Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas matematik tingkatan 1, bab 1 bersama dengan Cikgu Hafizah. Baik, hari ini kita akan masuk kepada tajuk 1.4, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Kita tengok apakah standard pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, murid akan dapat mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor. Seterusnya, membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib, membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmatik bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib operasi, dan akhir sekali menyelesaikan masalah melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Baik, bagaimanakah anda mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor? Okey, kaedah dia, konsep dia sama sahaja seperti pecahan positif negatif, integer positif negatif. Pada garis nombor, di tengah-tengah pemisah antara nombor positif dan nombor negatif ialah kosong. Semua nombor positif akan berada di sebelah kanan kosong dan semua nombor negatif akan berada di sebelah kiri kosong, bermula dengan kosong di tengah-tengah. Okey, semakin jauh ke kanan dari kosong, semakin besar nombor positif tersebut. Semakin ke kiri daripada kosong, semakin jauh ke belakang daripada kosong, maka semakin kecil nilai nombor perpuluhan tersebut. Baik, sekarang kita akan tengok banding dan susun perpuluhan mengikut tertib. Okey, di sini contohnya ialah susun dan banding perpuluhan berikut mengikut tertib menurun. Baik, yang pertama, kita tengok dahulu nombor-nombor positif dan negatif. Kita asingkan dia. Yang pertama kita asingkan ini ialah nombor-nombor negatif. Ada 1, 2, 3. Okey. Warna ni ialah nombor negatif. Manakala warna hijau ni ialah nombor-nombor positif. Okey, ada 2 nombor positif. Baik, seterusnya kita lihat. Kalau nombor positif tadi, dia akan berada di kanan kosong. Jadi kita letak tengah-tengah ni kosong untuk perbandingan. Okey, ni kosong. So kita tengok nombor-nombor positif dulu. Kita ada 0.5 dengan 1.4. So siapa yang berada dahulu kita akan jumpa daripada kosong ialah 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 dan 0.5. So kita akan jumpa 0.5 dahulu di sini. Kan? Okey. Lepas 0.5 barulah kita akan jumpa 1.4. Okey, ini adalah hanya untuk perbandingan sahaja di mana kedudukannya pada garis nombor. Baik, sekarang nombor positif kita dah selesai. Kita tengok nombor negatif. Daripada kosong, dia akan berganjak ke belakang negatif 1, negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3. Okey, kita dah ada negatif 0.3 di sini. So, negatif 0.3. Kita akan jumpa dia dulu daripada kosong. Okey. Kemudian kita akan jumpa negatif 0. Antara 1.6 dengan 0.7. Siapa kita akan jumpa dulu? Ya, negatif 0. Tak jadi. 0.7. Okey. Maka di belakang sekali, barulah kita akan jumpa negatif 1.6. Okey. Saya dah sebut tadi, semakin ke kanan, semakin besar nombor tersebut. Semakin ke kiri, semakin kecil nombor tersebut. Apa yang telah saya tulis di sini, ini menunjukkan kedudukannya pada garis nombor. Jadi, bila dia suruh kita susun mengikut tertib menurun, maksudnya daripada besar pergi kepada yang kecil. Jadi, dalam situasi ini, nombor apakah yang paling besar? Yang paling depan ni lah 1.4. Jadi, nombor yang paling besar ialah nombor 1.4. Diikuti dengan 0.5. Okey, dia nak turun. Maksudnya makin mengecil kan? Okey, kosong ada tak dalam soalan? Tak ada. Jadi biarkan kosong tu.
Kemudian diikuti oleh negatif 0.3. Okey, negatif 0.7. Dan akhir sekali yang paling kecil ialah negatif 1.6. Jika awak dah mahir atau awak dah faham konsep ni, awak tak perlu nak tulis dia punya garis nombor. Maksudnya awak dah boleh tengok, awak dah okey, semakin besar nombor pecahan perpuluhan negatif itu, semakin kecil nilainya. Maksudnya dia semakin jauh daripada kosong. Semakin besar nombor positif, maka semakin besarlah juga nilainya. Okey, nombor positif tak ada masalah. Kita dah biasa bandingkan macam biasa. Tapi nombor negatif ni dia akan jadi terbalik. Okey? Baik, kita akan tengok kepada contoh yang berikutnya. Okey. Selesaikan, ini melibatkan gabungan operasi. Okay, awak kena ingat tertib operasi. Kalau ada kurungan, kita kena buat kurungan dulu. Kemudian, darab atau bahagi. Akhir sekali baru tambah dan tolak. So, di sini ada kurungan begini. So, kita selesaikan 3.5. Perpuluhan 3.5. Tolak-tolak jadi tambah. Kan? So, tambah 6.5 darab dengan 0.2. So, siapa yang kita nak buat dahulu? Sekarang kita tinggal operasi tambah dan darab. Hari itu kita dah belajar kan? So, kita akan buat darab ini dahulu. So, kita kurungkan dan guna kurungan kotak ni. Itu bermaksud kurungan yang kita tambah. Berbeza daripada kurungan daripada soalan. So, hanya tekan kalkulator sahaja. Tak perlu pening kepala lah nak buat dekat tepi kan. So, 3.5 ni kita turunkan. Jangan ubah kedudukan 3.5 ni. Jangan letak dekat belakang. Itu salah. Jangan biasa buat macam tu. Tambah pun kita turunkan. So, 6.5 kita tekan kalkulator. 6.5 darab 0.2 kita akan dapat 1.3. So, ini dah macam biasa dah. 3.5 tambah 1.3 kita akan dapat 4.8. Okey, semudah itu sahaja. Kenal pasti siapa yang kita nak buat dahulu. Okey, kita tengok contoh yang berikut. Contoh kedua, selesaikan. Di sini ada 7.23 tambah 2.77 bahagi negatif 0.8. So, kita kena buat kurungan dahulu. So, ini kita buat nombor dahulu. Apa yang perlu awak buat? Tekan je kalkulator. 7.23. Okay. 7.23 tambah 2.77. Okay, 7.23 tambah 2.77, awak akan dapat 10. So, jawapannya tulis kat sini. Bahagi, tak buat apa-apa kan tadi? So, tuliskan bahagi, kurungan. Yang kita tak usik, sila tulis semula sama macam soalan. Jangan diubah kedudukannya atau apa sahaja simbolnya pun. Alright. So, bermaksud awak dah tahu dah. Dah tak ada pilihan. Maksudnya ini yang kita kena lakukan. So, 10 bahagi dengan negatif 0.8. Apa yang awak akan dapat ialah negatif 12.5. 12.5. So, senang sahaja kan? Perpuluhan ni dia senang je. Kenal pasti siapa yang kita nak buat dahulu sahaja mengikut tertib operasi. Okey, contoh yang terakhir. Negatif 3.7 tambah kurungan 4.25 tambah 2.85 darab 0.3. Siapa kita nak buat dahulu? Pandai. Kita buat yang dalam bracket dahulu. Apa yang jadi pada negatif 3.7? Tak jadi apa-apa. Jadi kita tuliskan dia negatif 3.7. Okey. Tambah. Yang dalam bracket yang kita kata kena buat dahulu, kita tekan je kalkulator. 4.25
tambah 2.85. So, kita akan dapat 7.1. Maaflah tulisan saya. Janganlah petikai ya. Tulisan saya memang cantik. Okey. Darab 0.8 pun kita tak buat apa-apa. 0.3 kita tak buat apa-apa. Tuliskan di kedudukannya. Jangan ubah. Alright. Sekarang kita ada tambah. Kita ada darab. Siapa nak buat dahulu? Tengok tertib operasi. Kita akan buat darab dahulu. Apa saya kata tadi? Bila darab, yang kita nak buat dahulu, kita kurungkan guna kotak ni. Bracket kotak ni. Jangan pakai bracket bulat tu. Supaya awak tak keliru antara soalan dan juga jalan kerja. So, negatif 3.7 ini kita tak buat apa-apa. Kita turunkan. Tambah. Okey. 7.1 darab 0.3. Kita akan dapat 2.13. Kalkulator penting kena ada kalkulator. So, tinggallah soalan begini. Senang sahaja. Tekan lagi sekali. Negatif 3.7 tambah 2.13. Okey, kita akan dapat negatif 1.57. Baik, untuk soalan macam ni, walaupun secara awak dah ada kalkulator kan, awak kata, alah cikgu, tekan je lah kalkulator, kita dah ada kalkulator canggih kan. Okay, no. Kita nak ajar di sini apakah konsep tertib operasi. Awak kena tunjukkan one by one cara awak mendapatkan jawapannya. Tak boleh main tekan sahaja kalkulator. Okey, kita dah bincangkan semua contoh. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa isi borang kehadiran, salin contoh-contoh dalam buku tulis. Seterusnya, buat latihan dalam lembaran kerja yang telah diberikan kepada awak masa ambil buku teks hari itu. Muka surat 8 dan 9. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.